Yes. Hello. Hello. Testing 1 2 3. Okay, clear. Clear. Alright. Hello. So welcome back to Sekolah Malaysia. Sekolah Malaysia channel. Kita tak tutup lampu eh? Tak payah. Tak payah tutup lampu. Okay. Tak payah. Tanya setting kau dah. Okay. Right. Okay. So Tepuk tangan sikit. tepuk tangan sikit. Tepuk tangan sikit. Ada tetamu ni, buat elok sikit. Okay. Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back again to Sekolah Malaysia. Bersama-sama dengan kita ialah ada seorang tetamu jemputan jauh. Lama dah tak jumpa ni. Ustaz Asriza Abdul Jamil yang berada sekarang di mana Ustaz? NES di Nice, di Ireland. Ustaz cerita sikit Ustaz pasal Ireland tu Ustaz. Kat mana location dia semua? Dah lama dah rindu lah. Di Ireland ni kalau pilihan raya kambing boleh menang lah, sebab kambing lagi ramai daripada manusia kan. Oh, Kambing okay, baru dapat. Tak pernah pergi sampai sana. Okay. Maksud dia macam New Zealand lah. Banyak. Kalau terbang daripada Malaysia ke arah barat, ini lokasi paling jauh lah sebelum menyeberang lautan Atlantik untuk ke US kan. So dia adalah di paling barat di Eropah Barat, sebelah daripada UK. Orang UK macam Dr. Tazdi mungkin jarang lah nak datang Ireland ni sebab apa ada kan. Orang UK. Dah tak heran. Tapi lama juga tak pergi UK ni. I think dah berapa tahun dah? 6 tahun dah. 7 tahun dah. Lama dah. Banyak dah berubah tu sebenarnya. Itulah. Tingin nak pergi tu, tengoklah Ustaz insyaAllah. Azrizal bukan dekat Finland ke? Ustaz Azrizal dah. Saya tak follow tak follow lah. Tak buat study Sebab tak menarik saya tak buat study pasal Ustaz Ustaz dah pindah dah. Dia dari Finland. Baru ni pindah. Pindah. Ustaz berapa bulan pindah Ustaz? Sebelum ni di Finland 4 tahun. Kemudian bulan awal Julai, pertengahan Julai pindah ke Ireland. Tengah apa, masih lagi dalam tempoh PKP. Dia orang ada PKP? Kami ada. Tapi hari masa kami sampai tu kira macam dah okey lah. Kemudian county kami kena lockdown semula sebab second wave tu banyak kes baru dekat county kami. So became the only county yang masih lockdown until 2-3 hari lepas. Baru je release. Itulah Ustaz bagi tahu hari ni kita kena buat pagi-pagi sebab Ustaz nak pergi jalan sekejap ni. Oh, boleh jalan dah. Dah boleh keluar jalan Dah boleh keluar jalan. Keluar jalan. Tengok kambing. Kambing. Okay, Ustaz. Kita tak nak buat masa. Ustaz, so Ustaz tahulah kan, kami ni buat Sekolah Malaysia ni sebenarnya kita nak bincang isu-isu yang berkaitan dengan banyak dengan isu-isu berkaitan dengan education lah, terutamanya di Malaysia ni. Tapi kita nak bincang secara santai supaya orang dengar pun relax tapi ada isi supaya orang muda macam saya nak tengok lah. Orang muda ni dia tak minat benda-benda formal. Formal dia kurang sikit. So my initiative sebab my Abang Lee punya circle kan, among of them expert apa semua. So it will be good lah kalau dapat ajak dia orang sembang santai macam ni kan. So kita nak bincang lah kenapa Don jadi macam ni kan. Jadi betul, macam Ustaz. orang tu. Sebab Ustaz, saya rasa Ustaz hantar mesej, Ustaz beritahu, dia kata tengok Don punya masa ni kan, dia kata belajar dulu tak ingat apa-apa Ustaz kan. Ustaz agak-agak sebab apa Ustaz? Bagi sikit. Jom kita kupas. Jom kita kupas. Jom. Alamak. Ustaz boleh cerita Ustaz, agak-agak kenapa sebenarnya orang rasa bila dah dewasa ni kita rasa macam apa benda kita belajar tu tak ingat. Itulah, kalau dulu-dulu tu mungkin sebab skop kehidupan kita terbatas sikit. Jadi
kita tak ada banyak options. Jadi untuk membina makna dalam hidup kita ni taklah mencabar macam sekarang. Dulu kalau kita jumpa ada buah jatuh daripada pokok pun boleh jadi something yang meaningful kan, betul. Kita beraktiviti. Tapi bila kehidupan kita makin mencabar, jadi isu yang timbulnya ialah manusia ni adalah meaning maker. Maksud dia apa-apa yang stay dalam memori kita has to be something yang meaningful. Jadi kalau sekiranya schooling experience kita jadi meaningless, dan antara sebab meaningless tu dia macam purposeless, tak ada tujuan, kemudian budak-budak cuma datang sekolah untuk penuhi apa yang orang dah setkan untuk mereka. Jadi bila mereka rasa semua benda tu meaningless, tak nampak apa faedah kegunaannya, maka apa-apa yang sepatutnya terhasil daripada meaning making tu tak jadilah. So antaranya ialah pembelajaran tak seronok, lepas tu apa-apa yang berlaku kat sekolah dah tak ingat. dia lagi ingat dia terjun sungai kan, banding. Sebab benda tu meaningful kan. Give impact lah kepada diri sendiri kan. Kalau macam just belajar based on buku teks tu and then diuji dengan peperiksaan, so benda tu actually yang buat kita lupa. Sebab kita belajar based on the buku teks je, and then diorang assess pun menggunakan exam. So habis exam, habis lah, tak ingat dah. So dia tak bagi value lah kepada as a student kan. So macam tu lah. Kalau itulah macam rasanya zaman saya sekolah dulu, that was like in 1980s pun sama juga, kita still belajar banyak menggunakan buku teks saja. Cuma zaman tu zaman yang buku teks itulah sumber kita nak kenal dunia. Because kita tak ada internet kan. So kalau pergi sekolah tujuannya ialah untuk tahu, it was already meaningful enough at that time. Exactly. Because we as a children memang kita eager to know. So macam industri perikanan di Norway, lepas tu pertembungan arus sejuk, arus panas di Jepun, kemudian kan itu semua topik-topik geografi masa sekolah rendah. So memang kita excited lah. Ingat. Tapi kalau bab PJ ingat. Saya ingat masa dulu ada Alam dan Manusia kan. Cikgu ajar jenis-jenis awan tu. Awan nimbus, stratus, cirrus. Itu ingatlah. Sebab benda tu ialah macam kita tak pernah tahu pun sebelum ni kan. And then ada perkataan yang unik sikit dan kita boleh ingat kan. Tapi itulah, kita compare dengan budak-budak sekarang, saya tak rasa dia orang memberikan perhatian yang serius buat benda-benda tu kan. Itulah one of the explanation ialah sebab benda tu meaningless. Dan meaningfulness tu datang daripada antaranya macam mana pembelajaran, kurikulum, sistem sekolah tu direka bentuk, how it's been designed kan. Yang itu dan kita semakin faham kenapa benda tu orang tak ingat. Bukan salah Don. Kan? Walaupun mungkin ada juga salah dia kan. Saya good student Ustaz. Tapi sebab kita tahu kan macam mana memori berfungsi kan, daripada working memory dia nak pindah kepada short term memory, dia nak pindah kepada long term memory. So apa yang pergi kepada long term memory ialah apabila information tu meaningful. So contohnya macam kita katakan 14041975. It might sound very random because they are meaningless numbers. Tapi kalau kita put meanings macam 14 tu ialah 14, 04 ialah April, 1975 ialah hari lahir saya. Then immediately you can remember all those numbers. Dan tu yang saya dengar
dalam episod Sekolah Malaysia sebelum ni yang Dr. Tazli sebut pasal mnemonic apa semua tu kan. Itu adalah cara kita nak put meanings into all this ridiculous information yang kita nak kena ingat. Then otak kita boleh record benda tu because it's meaningful. Jadi manusia ni adalah meaning maker. If you want to make schooling meaningful dan worth remembered, then kena buat something lah untuk jadikan benda tu menarik kepada anak-anak kita. Ustaz rasa in the past lah kan, in the past tu, our education in the past tu, is it good or is it something that we could have better ke macam mana? Looking at the output right now lah, kita tengok output sekarang juga kan. Kan. Aduh. Rasanya were we on the right track before? Macam tu lah. Education system kita, it serve its time. Maksud dia telah berkhidmat untuk zaman dia ketika dia direka pada satu ketika dahulu. Sebab education system kita ni dia beranak di zaman kita cari sumber untuk support revolusi industri kan. We need workers with specific skills, standard skills, because we have standard production untuk dilahirkan. Tapi untuk zaman itulah, bila keadaan dah berpindah ke zaman sekarang, yang banyak krisisnya bukan lagi pada kerja, sebab even kerja pun dah banyak took over by machines, robot kan. Macam konduktor bas, kita kecil-kecil dulu suka tengok abang bas bawa tiket seret kan, 5 sen, 10 sen, 20 sen kan. So kerja macam tu dah terhapus. And then kerja-kerja yang macam accounting mungkin semakin berkurang. You need to be really expert in order for you to remain relevant sebagai manusia yang buat kerja accounting. Otherwise komputer dah boleh buat kan semua benda tu. So sekarang ni yang paling banyak berkrisis adalah human quality, macam creativity, collaboration, imagination, and then of course human touch. Benda-benda yang macam tu yang robot tak boleh ganti, yang AI tak boleh replicate, dan benda tu kalau sekiranya tidak dipedulikan oleh sistem sekarang, satu, mensia-siakan potensi anak-anak kita, and then yang keduanya, it doesn't serve the current need and the future predicted needs yang dah ada banyak data showing kita heading towards that. Jadi itulah yang menyebabkan kita rasa kita kena serius dari segi nak buat perubahan ni, dan siapa-siapa yang tak nak berubah, kita kena cari jalan lain, rempuh je lah kan. Langgar je lah. Tapi itulah Ustaz, I mean, kalau if in the past kan, those yang who have the creativity, collaboration skills semua, macam what happened to them right now? Kan macam, I mean, masa tu dia tak dididik pun dengan, kita pun tak, we being trained with that kind of element pun masa kita sekolah dulu. Even university pun saya rasa my final year baru ada final year design project yang ada teamwork, tapi teamwork pun kerja divide and compile je. Apa ni, yelah, saya ingat masih ada kelas kat Finland hari tu. Salah satu daripada projek last kami ialah untuk design something yang boleh contribute menyelesaikan masalah kreativiti kanak-kanak di Korea. Sebab result OECD menunjukkan yang kanak-kanak Korea ni kreatif. Tapi bila kita gali dengan lebih dalam, actually result tu keluar sebab mereka berlatih untuk menyiapkan diri bagi assessment OECD tu. Tapi sebenarnya mengelak kan, dan bukanlah salah Korea, kita pun buat juga ya, Malaysia kan. Sampai kena ban. Itulah. Jadi kita identify yang sebenarnya ada banyak masalah, because creativity ni perlu dilihat dalam industri, termasuklah juga dalam unit keluarga, rumah tangga, macam mana kita handle social regulation kita, dan benda tu ada something missing. Dan bila kita investigate, salah satu daripada punca kenapa kreativiti susah nak
organically nurtured dekat Korea ialah kerana kanak-kanak especially yang duduk kat bandar-bandar besar, mereka ni kehidupan mereka highly structured. Maksudnya daripada celik mata pagi, semuanya dah ditentukan jadual dia. Okey, time ni pergi sekolah, lepas tu pergi ni, lepas tu pergi ni, lepas tu pergi ni. Ini jadi macam budak-budak drama ni, Sky Castle. kan, macam tu lah. Jadi Ustaz pun tengok ni, mesti lah tengok kan. Sebab banyak masa lapang. Tak ada benda nak buat. Aduh. Jadi kreativiti ni dia perlukan kepada boredom, kebosanan. So yang menjadi masalah kepada generasi pada hari ini bukannya semestinya orang kata attention span yang semakin pendek, tetapi tidak sabar dengan kebosanan, because kita dah dilatih daripada kecil untuk jadi consumer macam game. Rather than kita create game, kita main game yang dah disediakan untuk kita. Betul. Jadi dulu zaman saya dulu, jangan tanyalah umur berapa kan. 1975. Alamak. Dah sebut tadi kan. Alamak. Macam zaman saya dulu, kita orang tak ada barang permainan. So macam mana nak main, you kena reka sendirilah. Daun pokok rambutan jadi duit. Lepas tu yang sama lah Ustaz. Ustaz kan? Sama lah. Sebab sabar kan dia lambat sikit. So dia tak ada teknologi. Jadi create teknologi sendiri lah. Dia lebih kurang lah dengan Ustaz punya zaman. Lepas tu bila pergi sekolah rosak kan semua kan. Main bola guna tin. Main bola. Yeah. So actually benda-benda tu lah yang kita sebenarnya nak perjuangkan balik. Jadi seruan kita untuk mengubah sistem pendidikan kita is not about heading towards something unknown, tetapi untuk memanggil orang kembali kepada nature kehidupan manusia yang perlu kurangkan konten tetapi banyakkan ruang supaya orang boleh kreatif dan boleh mendapatkan kembali, macam kita katakan kreativiti apa semua tu, dia lebih terhasil daripada something yang natural dalam kehidupan rather than kita design satu aktiviti ke apa ke, sebab benda tu it doesn't work like that. Sebab tu kat sekolah kita walaupun dah ada kesedaran tentang HOTS, high order thinking skill, tentang kebat, tapi dia susah nak achieve benda tu sebab benda tu diusahakan secara tak organik. Betul. Saya bagi perumpamaan macam orang buat karangan. Kita dulu memang kita buat benda hot je pun. Aku sebatang pen, aku sehelai kain, memang boleh jadi tajuk karangan yang hot kan. Tapi kalau cikgu duk ulang tiap-tiap hari, okey hari ni saya buat buat repeat again and again karangan yang sama. Tak jadi hot je lah. Dia dah bring down the level lah, the taxonomy tu kan. Itulah selalu kita sebut buat kat universiti tu, apa yang saya selalu bagi train kat orang kan on active learning semua, kita kata sebab dia orang risau bila kita buat active learning ni, dia akan menyebabkan kita tak sempat nak habiskan syllabus dia punya ni kan. Dan that's why bila kita cakap this is not about covering the syllabus, it is about to uncover the syllabus. Itu yang people always got it not right at the first time kan. Dia memang dia rasa risau bila buat aktiviti yang student centered ni, it's consume a lot of time. Dia lepas tu dia tak sempat nak cover dia punya apa yang content dia semua. That is why actually bila start dengan ada learning outcome based education semua tu, ramai yang still tak buy in. Lepas tu bila dia orang buy in, kalau kata buy in pun in a wrong way. Dia buat dia punya dia jadikan outcome based education ni terlebih banyak documentation lah pula. Kan? Mengisi sana ruang, jadi dia macam Ustaz cakap lah, betul lah, tak organic. It doesn't happen in an organic way kan. Sebab mungkin kita fikir yang apa yang penting dalam education ialah the what, iaitu what do you know. So itu yang banyak nak kena cover tu. Dan pembelajaran kita based on factual knowledge. Sedangkan
dalam suasana yang ada pada hari ini, negara-negara yang dah insaf lebih awal, mereka tahu bahawa what is more important dalam education, sama ada di peringkat sekolah, even di peringkat universiti pun, ialah knowing how to know, because it's the process yang stay dalam minda kita sepanjang hayat. At the end, someone yang graduate chemical engineering daripada Imperial College London contohnya, boleh end up bila masuk kerja, you ditugaskan untuk menjaga pemandu lori tangki minyak kan, contohnya. It has nothing to do at all dengan apa yang kita tahu, factual knowledge yang masa belajar tu. Tapi apa yang stay ialah how the brain was processing all the information. Jadi bila kita nak buat active learning dan sebagainya, kita buat benda tu sebab bagi kita yang bernilainya ialah kemahiran otak memproses benda tu. Supaya benda tu boleh replicate dalam tugasan-tugasan yang seterusnya. Tapi masyarakat kita masih terperangkap dengan, saya selalu gunakan istilah macam adult, the tyranny of adults. Orang-orang dewasa ni, dia dictate what young people should know. These are the things that are important to us and therefore they are also important to you. Dia ada satu kartun Ustaz kan. I expected you to be creative, to be apalah dia kata, I expect you to be creative and analytics and so on, and by doing what I say, by following and doing what I say. Kena ikut macam dia orang. Totally contradict. Ya, jadi akhirnya bila banyak sangat benda nak kena ingat, terpaksalah berjaga malam untuk menghafal exam kan, macam kita gitu. Betul Ustaz, betul. Kita menonton lah buat homework. Aduh Ustaz cakap dalam mesej tu, Ustaz cakap, dia kata dulu masa zaman sahabat Rasulullah kan, Rasulullah ajar 10 ayat saja. Ustaz boleh ulas sikit tak pasal benda tu? Ya, sebab saya datang daripada background Islamic Studies. So kita dah pernah go through ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi pada suatu ketika dahulu, tapi kita went through all this information daripada perspektif ilmu agama. Isunya yang ada ialah bukan ilmu agama itu yang menjadi isunya. Yang menjadi isunya ialah macam mana ilmu agama itu dipelajari. So saya pergi ke Finland bukan nak belajar agama, saya nak belajar tentang belajar agama tu, belajar itself. Jadi bila kita tengok balik, kita revisit kepada semua yang kita tahu apa yang pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW dulu, dan kita nampak contohnya macam para sahabat ni bila mereka menghafal ayat Al-Quran, mereka menghafalnya secara perlahan-lahan. Maksudnya 10 ayat, lepas tu 10 ayat, kemudian 10 ayat. So setiap 10 ayat yang sahabat baca tu, mereka baca, mereka faham, mereka amalkan, dan kemudian baru mereka berpindah kepada 10 ayat yang berikutnya. Jadi cara yang kita dapat tahu daripada information tu, dia mirip kepada apa yang kita faham sekarang sebagai retrieval practice. Maksud dia, rather than we bring information into the mind of people, kita cuba untuk keluarkan maklumat tu daripada minda orang yang belajar. So maklumat ayat-ayat Al-Quran tu dia bukan dihafal secara macam tu, tetapi dihafal, difahami konteksnya, diaplikasikan, dah dapat tu baru pindah kepada 10 ayat berikutnya. So artinya benda-benda yang sahabat hafal tu adalah benda-benda yang meaningful kepada mereka. They not only remember it as how it sounds, tapi faham makna dia dan macam mana nak apply benda tu. Even I think they make comparison kot Ustaz. Dia macam boleh dia buat comparison studies about kenapa ayat ni macam ni, kenapa ayat tu macam ni. To the extent, so jadi benda tu is very different, sangat berbeza lah daripada macam mana budak-budak sekarang belajar benda yang sama, iaitu Al-Quran. Sebab Al-Quran ni bila kita hafal, dia macam snowball. Maksud dia
lagi banyak kita hafal, actually lagi banyak kita nak kena review because you need more time to nak recall balik maklumat tu kan. Jadi kalau sekiranya benda yang dihafal tu meaningless, benda yang dihafal tu budak-budak tak faham, kalau budak-budak tu highly motivated, memang suka hafal Quran, then it's okay. Tapi kalau kena paksa dengan mak bapak, sebab tak menjadi kan, kena hantar pergi masuk sekolah pondok kata. Lepas tu mengelak lah. Gelak. Kalau terpaksa mengelak lah. Benda tu, it will never become easier. It will become harder and harder and harder, and you can imagine the impact dia kepada psikologi budak-budak. Saya sebagai seorang yang datang daripada sekolah agama dan sekarang mengusahakan sekolah yang juga dalam genre yang sama, kita dapat tengok bagaimana sekolah agama melahirkan orang-orang yang benci agama. It was mainly because not of the what, tapi the how yang problematic tu yang kita kena rawat kan. So dia itulah banyak pula sembang ni. Tak apa Ustaz, sembang je. Sembang je. Memang ni tempat sembang. Lepas tu kita nak bangkitkan sesuatu dari kubur ni Ustaz. Apa? Menyeru samping dari kubur. Sesuatu dari kubur ni. Yalah Ustaz dengan saya dalam JKD. Jawatankuasa Kajian Dasar Ustaz kan. Kebetulan semalam menjumpa YB Dr. Mazli kan. Lepas tu tapi tak adalah sembang pasal benda ni kan. Tapi sebelum tu dalam sidang parlimen pun dia ada highlight dah. Dia tanya status apa yang jadi dengan laporan JKD kita ni. Tapi Ustaz, daripada laporan JKD Ustaz tu, apa yang Ustaz really harap? Kata okay, please take this and kalau buat ni pun dah cukup lah kata sebenarnya. Ya. Kalaulah boleh recall balik makhluk dalam kubur tu kan. Saya pun nak tahu juga Ustaz apa yang korang bincang. Saya masih ingat lagi lah dalam salah satu meeting yang banyak kita buat dulu. Saya kata kita kena ingat semasa kita plan apa yang perlu ada dalam sistem pendidikan, kita macam terlupa membayangkan di tengah-tengah bilik mesyuarat ni there is a child. Dan budak ni dia nak seronok, dia nak main, dia nak balik kampung jumpa saudara dia nak happy, dia nak semua benda yang normal kid nak dalam kehidupan. Tetapi kita dalam pihak yang membuat polisi dan dasar dan konten pembelajaran ni, kita buat kerja macam in silo, macam BM develop BM punya content, English develop English punya content, lepas tu Maths develop Maths punya content, dan semua tu kita merge dia untuk jadikan syllabus yang kita nak sumbatkan dalam otak seorang kanak-kanak. So kita punya sistem tu macam inhuman, lupa yang budak-budak ni sama macam kita juga, they have only 24 hours per day, dan mereka adalah kanak-kanak. Jadi kita menzalimi budak-budak tu dengan membanyakkan kandungan. Dah lah banyak, lepas tu banyak yang meaningless. Budak-budak tidak ada ownership terhadap pembelajaran mereka. They go to school simply to fulfill apa yang telah disediakan untuk mereka. Jadi menyebabkan ramai budak yang terasa pembelajaran ni jadi meaningless, dan kita susah nak nampak benda tu sebab kita fokus kepada the highest 10%. So kalau the highest 10% boleh berjaya, yang lain-lain ni you tak boleh berjaya because you don't work hard enough. So it's just a matter of segregation between good and not so good student. Itu je sebenarnya. Jadi akhirnya yang kita kenal 10 paling bagus dan 10 paling teruk. So yang tengah-tengah 80% tu invisible kan, macam lantak lah diorang apa nak jadi. Tapi Ustaz, 10 yang paling bagus tu ke mana sekarang ni? Itulah saya pun susah. Orang tengah sensitif lah, tak tahu nak jawab. Susah sangat soalan tu sampai Ustaz tak dapat jawab. Saya ingat lagi, mungkin kawan-kawan saya akan marah lah, tapi masa sekolah dulu, kelas kami ni masa tingkatan 4, kelas yang susah nak masuk lah. Maksud dia pelajar dia SRP kena 8A1, at least 7A1.
Dan dalam kelas saya tu ada kawan-kawan yang super genius. Macam sepanjang hayat markah matematik paling rendah 95, katalah macam tu kan. Cikgu yang ajar AdMath adalah cikgu yang memeriksa kertas AdMath SPM, tapi bila dia mengajar dalam kelas dia akan tanya one of our friends, do you have a different way to solve this problem? Dan kawan kami tu akan kata, there's a simpler way, there's a better way to do it. So itulah level kelas saya tu lah. Saya mungkin antara yang paling bodoh lah dalam kelas kan. Tapi sekarang ni, nak jadi ceritanya, bila tengok balik, kawan-kawan yang genius ni, bawa Grab, jadi professional photographer, tak adalah orang kata nak buat kerja-kerja yang dahsyat-dahsyat tu, because benda tu semua dah dilalui, dan apa yang difikirkan ialah kita nak kepada kehidupan yang meaningful kan. Itu yang lebih penting. Jadi walaupun data-data mengatakan bahawa ini adalah zamannya yang anak-anak lebih miskin daripada parents, dan itu something yang baru berlaku untuk zaman moden ni, walaupun it sounds a bit negative, sebab maknanya education bukan lagi alat untuk mengeluarkan orang daripada kemiskinan secara mutlak. Tapi kalau kita fikir balik, it might also be a positive thing. Maksud dia, the younger generation, they don't mind having less income as long as they can enjoy a more meaningful life, dan bukan lagi hidup yang diperhambakan oleh kerja. So, maksud dia, it's okay to have less money, but you have a more meaningful life. Betul. That's true. Saya sokongnya tu, Ustaz. Anda tanya apa, saya tanya dengan si Falah pun, betul kan? Tanya dia kan, Falah nanti besar nak jadi apa? Entah kerja McD, KFC ke, apa, jaga tol ke. Tapi cakap dia, tol lah tak ada sekarang, semua tol kan bayar touch and go. So dia punya cita-cita dia tu tak macam kita masa when we were young, how we put our ambition. Tulis dekat biodata nak jadi doktor, angkasawan. Saya memang daripada awal lagi dah problematik lah, sebab dah 2 cita-cita nak jadi penyanyi. Nasib baik jadi ustaz. Kalau tidak dah masuk AF dah. Sebagai juri lah. Aduh. Tapi itulah, I mean that's the thing lah, because when we feel that we this is my reflection lah, because when we feel that our education at the moment is at stake, in actual I feel that what was in the past also was not that good sebenarnya. Macam menyebabkan we actually trap something like this kan. I mean we are still having problem. We are not creative people. We are not somebody yang kadang-kadang kita kata tahan lasak pun tak juga. I don't think so. Tak macam mana tapi I still feel we kind of macam that's the reason juga sebenarnya kenapa bila nak buat kebat ada blueprint cantik semua tak dapat nak jalan dengan elok, sebab our teachers, the teachers right now at the school, the educators at school, at university are those who were trained in the past with the way how they were trained in the past kan. So dia nak shift kan daripada cara dia pengajar dia, cara macam mana dia belajar dulu. It's not susah lah. It's not easy lah kan. Take time. Dan benda tu saya rasa it's fair enough untuk kita katakan bahawa benda tu contribute kepada brain drain dalam negara kita. Ramai orang tinggalkan negara, macam kami yang duduk dekat luar negara ni, it's not necessarily because we want to get more money. Sometimes we live harder than what we used to have masa kita dekat Malaysia. Tapi we are looking into hidup yang lebih berkualiti, bukan sahaja from the family point of view, tapi juga bila kita kerja, kreativiti kita terpakai. Lepas tu kita bukan macam robot buat kerja. So ramai orang yang hilang satisfaction. Contohnya your passion is on clinical, you become a doctor, and then bila you makin naik pangkat, you akan terbabit dengan pentadbiran, kemudian politik antara jabatan, kena pergi meeting, SOP, and then yang magic word yang Dr. mention tadi, apa ni, documentation kan. You know, all those kind of things menyebabkan
ramai orang yang menyampah dengan professionalism mereka sebab passionate mereka itu telah dirugikan dengan how our industry dan bagaimana even dalam professional field pun kita mensisiakan tenaga dan masa dan minat tu pada benda-benda yang unnecessary. Antaranya ialah kerana kita ada lack of trust. Sebab tu kita ada banyak documentation. Betul. Semua benda nak kena buktikan dengan record dan sebagainya kan. Betul. Jadi ramai orang yang fed up dengan benda tu, it contribute kepada some people lari terus. Bukannya lari pergi Cyberjaya ke mana, lari terus pergi duduk sebelah kambing kan. Tapi itulah Ustaz. Tapi betul pun sebab bila kita sebut pasal profession kan, macam jadi pensyarah pun sekarang ni it's some sort of meaningless lah sebab tak bahagia. Tak bahagia. Dia macam in the past you feel like okay because you choose this profession because this is, I keep saying that okay this is the last gate of my students before they entering the real world of working kan, working environment. So it's the last step for me to shape them to make them as good as possible, yang terbaik yang kita boleh bagi, supaya bila dia orang keluar grad nanti they are able to contribute back to the society, the community. Tapi that function right now is not that measured. Bukan, maksudnya dia bukanlah jadi satu keutamaan kepada pensyarah. Keutamaan kepada pensyarah jadi sekarang lebih kepada buat research, cari funding, KPI, publish Q1, Q2 journal paper, all those kind of thing. And I start to question myself, bila publish Q1, Q2 ni, apa impact dia kepada kita, pada pensyarah. Yang last yang citing tu budak-budak yang buat master PhD. It's just within their own community. Dah lah, tak ada pula pensyarah digalakkan juga untuk buat share your idea ke, your thoughts ke kepada society. I mean, writing in newspaper ke apa semua. Jadi YouTuber pun memang lagi tak digalakkan lah kan. Tapi apa social apa tu? Social contribution lah. Society contribution kan. Tapi bila sebut macam tu, bila kita tak fill up this kind of platform kan, macam contohnya YouTube ni, orang lain yang orang-orang yang tak layak, yang orang-orang yang tak buat konten tak apa-apa memenuhkan platform ni kan. Ni komplain view rendah ke sebab apa ni? Tak, komplain view rendah lah ni. Bukan Ustaz. Ini campaign. Campaign untuk apa? Campaign untuk menaikkan view. Bukan, campaign untuk menaikkan educators. Dia orang sepatutnya ada dekat social media lah untuk influence the young generation kan. But then they are too busy nak kejar KPI, universiti apa semua tu. And you know, and universiti kat Malaysia pula, universiti tadi memang kejar for ranking kan, all those kind of things. So ranking nombor berapa dah? So macam tapi saya rasa benda tu sangat benar. Cuma lanjutan daripada perkara tersebut, saya rasa di tanah air kita heading towards something good, iaitu kita ada ramai expert dalam pelbagai bidang yang ada kesedaran untuk public education. So dalam apa sahaja bidang, education ke, engineering ke, dalam perubatan ke, kita ada somehow macam public figure yang selalu macam keluar television, keluar dekat media sendiri, dekat YouTube dan lain-lain untuk advocate orang kata knowledge based punya understanding ni. Tapi di negara-negara sebelah sini dekat Eropah, situasi macam kat Malaysia tu tak begitu ketara sangat. Jadi kalau saya berbual dengan orang rumah yang kerja di hospital, banyak amalan salah yang dilakukan oleh masyarakat terhadap health system. Contohnya macam abuse health system dengan pergi ke hospital dalam keadaan you tak perlu dan tak patut pergi hospital contohnya. Macam mana nak fahamkan mereka ni tentang benda ni? So nak mendidik public, nak mendidik masyarakat. Dekat Ireland contohnya tidak ada doktor yang public figure yang mendidik masyarakat. This is the better way, this is the right way. Tapi kalau dekat Malaysia, benda tu dah mula, mungkin sebab ramai orang dah rebel macam benda kan.
saya adalah pakar tapi saya telah dipaksa untuk menjadi hamba kepada documentation. So untuk melepaskan diri daripada tekanan itu, kita buat channel sendiri, kita cakap sendiri. So makin ramai expert yang jadi public figure, which is a good thing sebab kita melanggar all those formalities dan barriers, dan in the long run mungkin kita boleh nampak hasilnya jadi lebih baik lah. Cuma kena kerja lebih keras lagi. Dan kalau untuk dapatkan viewer kan, dapatkan aromaterapi kan. Aromaterapi. Alamak. Okay. Ustaz pula mention ni kalau sampai island ni. Hantar bau. Ustaz, cerita sikit pasal apa ni. Yalah, selalu orang dah sebut pasal Finland kan Ustaz kan. Finland punya education lah. Education lah apa bagai. I'm curious ya. Dia curious. Saya dah dengar banyak kali lah Ustaz cakap. Tapi Ustaz saya nak pergi buat PhD ni dekat sana. Nak ikut juga Ustaz lah. Kata kalau pergi duduk sana, jenis orang yang introvert, suka duduk diam-diam, tak guna sembang orang, sesuai lah. Oh ya yeah. Oh itu bukan saya lah. Itu bukan saya lah. Finland ni kalau saya cuba bahagikanlah satu sekolah, satu universiti kan. Kalau sekolah tu it can be summarized yang sistem pendidikan K-12 dekat Finland ialah very very student centered. Maksud dia what benefits children, itulah yang akan dilakukan. So Finland tidak ada formula magic yang menjadikan dia punya sistem dia so different from other system. Tapi basically dia buat apa yang sepatutnya dibuat. So apa-apa yang proven bermanfaat untuk kanak-kanak, maka benda itulah yang dilakukan. Termasuklah sampai kepada bukan hanya kurikulum, silibus dan juga pedagogi yang perlu meraihkan budak-budak. Dan kita ada macam-macam contoh tentang benda tu. Malah dari segi bangunan pun perlu direka bentuk semula agar dia sah pembelajaran budak-budak. Contohnya, research menunjukkan bahawa koridor ialah something yang useless dekat sekolah. Satu, koridor adalah tempat di mana banyak berlaku kemalangan, buli, bising dekat koridor. Jadi, dan koridor ini merugikan lah. Maka dalam bangunan-bangunan sekolah yang dibina for the past 10 years, bangunan-bangunan sekolah tu tak ada koridor. Dia direka bentuk agar koridorless. Kerana koridor is useless, maka mereka ubah bentuk bangunan supaya dia jadi macam ni agar every inch yang ada dekat bangunan tu serve learning. Itu contohnya. So bila kita pergi, budak-budak akan first yang kita akan rasa bila kita masuk Finnish school ialah kebanyakan sekolah ni rasa homey, macam kat rumah. Kerana dan benda tu bukan by accident tapi by design. Dia adalah something yang dirancang. Memang dia nak macam tu. Dia nak jadikan supaya gap di antara rumah dengan sekolah very minimum. Supaya budak-budak akan mula activated untuk belajar, not because of extrinsic punya faktor tentang sekolah, tetapi sebab mereka memang nak belajar. Jadi kat rumah ke, kat sekolah ke, mereka akan belajar. So itu dekat sekolah yang saya cuba put in simplified explanation. Kalau dekat universiti pula, perbezaan pula di universiti ialah macam masa saya belajar ada kelas dulu, kita sinergi di antara akademik, industri dengan society. Jadi benda-benda yang saya belajar, katalah dalam satu semester tu ada 4 bulan, teorinya mungkin lebih kurang dalam 3 minggu saja. Kemudian kami akan terus diberikan study case yang datang genuinely daripada real client. So contohnya macam ada company, ada sekolah. Saya bagi contoh, ada satu sekolah ni dapat 20 buah smart TV dan mereka tak tahu nak gunakan smart TV ni macam mana untuk utilize dia supaya dia serve education dekat sekolah tu. Jadi cikgu-cikgu malas nak fikir, dia hantar masalah tu ke universiti. Jadi so, kami belajar cikgu sana pun malas. Nama subjek tu ialah designing technology enhanced learning. Jadi kami belajar 3 minggu teori dia.
Kemudian kami diberikan projek tu, so kami kena gunakan teori tu untuk come up with real solution kepada real problem. Dan di akhirnya nanti hasil kami nak dapat band berapa untuk markah untuk subjek tu, dia bergantung kepada self-assessment, peer assessment, teacher assessment dan juga client assessment. Jadi kita dah terbiasa apa sahaja subjek sekalipun, it's always macam 30% teori, 70% terus apply. Jadi di dalam masyarakat, bila you ada masalah ke apa ke, you tak payah buang masa dan tenaga untuk fikir solution. You just campak je masalah tu dekat universiti dan universiti akan pakai untuk train budak-budak. Benda tu so publish ke Ustaz? Dia publish work ke ataupun macam mana? Dia ada macam lecturer tulis artikel ke lepas tu ke apa ke? Itu terpulang kepada how you want to go from there. Contohnya kalau you nak gali dengan lebih mendalam lagi dan nak dokumentkan dia dalam satu bentuk study yang proper, then proceed lah, silakan. Ada banyak je projek yang kemudiannya menjadi paper yang publish dan ada juga yang menjadi produk yang terus dipakai. So macam zaman COVID ni, PKP ni kan. So memang ada banyaklah produk education macam platform untuk belajar, halaman-halaman, alat-alat, servis-servis yang ada dalam edtech ni yang datang daripada asalnya masalah-masalah yang student selesaikan dekat universiti dulu. Which is very good lah. Yeah. Sebab dia satu benda saya rasa the keywords there is actually evidence based. Everything is being done based on evidence. Maksudnya dia ada apa, contoh kalau kat sekolah tu dia nak design bangunan pun dia dah berdasarkan dia punya previous research apa semua kan. Bukan jenis bantai je kan, ikut rasa gerak hati ke apa semua. It's not being done that way kan. I think somehow I feel in Malaysia we need to do more of that lah. More on evidence based, more on even I feel that mungkin the blueprint is being done on that way, tapi bila dah sampai ke bawah, classroom activities, all those kind of thing is not, dia bukan satu benda yang evidence based, dia ikut-ikutan. Orang lain buat macam ni, buat traffic light, kita pun buat traffic light lah. Orang lain buat active learning, kita pun buat active learning jugalah. Tapi without really knowing why we're doing that, the scientific reasoning behind those things kan. I think that is the lacking part lah. That's how I feel. Dan sebab itu dekat Finland, documentation, penaziran, pemantauan adalah tidak wujud sebab the konsep dia ialah apa-apa sahaja benda yang kita nak buat, kita mesti buat berasaskan evidence yang betul dan kita buat dengan cara yang betul. So meaning that if you do your stuff based on the right knowledge and you do it the right way, buat apa nak pergi check lagi kan? Kan? So macam soalan yang saya selalu macam temankan tetamu datang daripada pelbagai negara melawat Finnish School kan. Jadi antara soalan yang paling famous ditanya oleh foreign delegation ni ialah how do you measure that? How do you measure that? How do you know it works? So itu soalan yang mereka selalu tanya lah. Jadi sekolah-sekolah ni macam kebingungan bila ditanya soalan tu. Dia kata macam if we do it based on the right knowledge and we do it the right way, it should work. And if it doesn't work, it will show. Then you will know what to do kan. Jadi kenapa you nak kena measure, nak kena pantau? Don't you trust knowledge? Don't you trust the process? Itu soalan yang cikgu tanya balik. Dia heran kenapa semua benda nak kena documentation dan nak that's the keyword lah. Maksudnya documentation tu berlaku kerana tak ada trust. Bila tak ada trust, that is where actually compilation of documentation tu berlaku kan. That's a lot. Same thing lah dekat Malaysia macam tu lah. Boleh jadi apa title Code out of asalnya kita kena jemput Ustaz kali kedua lah Ustaz. Kena pergi apa? Nanti kita pakai island lah. Kita pakai island. Background ada kambing-kambing. Kita bagi view naik dapat beli tiket pergi sana. Kami bawa set ni. Amin insyaAllah. Ustaz pun itulah dah 50 minit dah Ustaz. So terima kasih lah Ustaz. That's a lot of things. Saya nak tanya satu soalan last. Ustaz, ni soalan a bit yang saya curious lah. Educators dekat Finland tu, dia actually diorang ni macam mana? Diorang
passionate ke in education ke, sebab apa yang saya tahu based on apa yang saya nampak dekat grup Facebook apa semua, selama setahun saya jadi mata-mata dekat sana, saya nampak our educators ni a bit macam, sebab before this saya pernah tanya apa yang menjadikan korang untuk nak jadi educators, and most of them because of the parents suruh lah, because of ayah saya seorang cikgu, so saya nak jadi cikgu. Diorang jawab macam tu tahu, tapi I don't find anyone who yang diorang cakap macam I want to be educators because I really passionate on education. Tak ada macam tu. Tapi and then that's why lah saya a bit curious dengan Finland punya educators kan, dia actually macam mana apa semua kan. Dia benda tu agak sistemik, tapi saya boleh sistemik tu maksud dia macam mana society perceive cikgu dan juga kerja di sekolah tu, benda tu contribute. Tapi saya cuba simplify dia dalam bentuk kadang-kadang kita tersalah tanggap menyangkakan bahawa cikgu-cikgu dekat Finland ini dibayar gaji macam doktor. Itu antara artikel yang banyak tersebar kan. So they respect teachers by paying them professionally macam profesional yang lain. Tapi sebenarnya having a master degree dekat Finland adalah something yang very common. Kebanyakan pelajar bila pergi universiti memang dia terus sampai ke masters baru habis belajar universiti. Jadi guru-guru adalah pemegang master degree yang mendapat gaji antara yang terendah jika dibandingkan kerja-kerja yang lain. So gaji bukan tarikan untuk orang jadi cikgu. Tarikan untuk orang jadi cikgu ialah memang macam yang Don mention tadi, memang mereka passionate terhadap education. Sebab itu bila nak pilih pelajar untuk masuk program teacher education, dia tak pilih yang paling pandai ke yang 4.0 masa matrik apa ke tak. Tapi dia pilih orang yang dapat buktikan orang ni passionate terhadap apa yang dia nak buat nanti. Kemudian yang keduanya, jadi cikgu ni you get full trust untuk gunakan semua yang you pernah belajar dan tahu untuk gerakkan apa yang you buat kat sekolah. Jadi cikgu-cikgu ni rasa macam knowledge mereka, skills mereka well respected by the system. Because they can really use everything they know. Kemudian yang terakhirnya ialah being a teacher, yang employ cikgu ialah pengetua sekolah. Meaning that cikgu-cikgu tidak akan dipindah-pindahkan oleh kementerian. Tiba-tiba lepas 4 tahun mengajar dan kena pindah sini, kena pindah sana. Jadi cikgu akan stay dekat sekolah yang sama dalam satu tempoh masa yang lama, kecuali something happen yang dia ikut suami ke, ikut isteri, benda-benda macam tu ke mungkin. Jadi stability. Tapi dia kena apply lah. Maksudnya kalau dia duduk sekolah tu, dia nak pindah tempat lain, dia kena pergi apply lah dekat sekolah lain tu kan. Dan bergantung kepada kekosongan dekat situ. Kira macam tu lah. Dan pengetua tu yang decide Ustaz. Yes. Jadi kementerian tak terlibat dalam benda ni. Meaning that if you become a teacher, you stabil. So you nak beli rumah ke, you nak cuti ke apa ke semua, senang. Tak ada macam tiba-tiba kena pindah. Yalah, jadi duka lara lah pula kan. jadi benda macam tu. Tapi itulah macam kata, isu dia memang sekarang ni ialah isu trust lah sebenarnya kan. That makes the difference lah. That makes the difference. Very true. Right. Okay. So kita ada last question? Ada. Tak. This time fail. Dah habis dah, Ustaz pun dah tutup dah. Bateri pun dah habis dah. Okay, kita ada masalah gangguan. Tak apalah, kita pun dah cerita. Kita pun dah hampir sejam podcast ni. 30 minit untuk kita, untuk video kita, 30 minit untuk video Ustaz Hasrizal. Alright, kita tutup Okay. Alright. Terima kasih untuk episod kedua bersama Ustaz Hasrizal. Thank you Ustaz. Kita tunggulah, kita ada sesi lagi. Sesi tak puas dengan Ustaz Hasrizal ni. Thank you Ustaz. Nanti saya datang melawat dekat Terima kasih Ustaz. Nanti insyaAllah kita pergi island. Kita sembelih kambing tu. Pada korang jangan lupa subscribe, share and share, comment this video. Okay, alright.
Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum.